As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan rahimakumullahu jami'an. Kita bertemu sekali lagi untuk kita membincangkan selanjutnya, iaitu ayat daripada suratil Maidah ayat ke-48. Biiznillah insya-Allah pada kali ini. Firman Allah Subhanahu wa taala permulaan ayat ini, kata Allah, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan kami telah turunkan kepada kamu kitab dengan membawa kebenaran. Yang ini dalam ayat ini tidak disebut mana-mana kitab, kata penulis, sebab kalau dalam Al-Quran disebut Al-Kitab, ianya adalah merujuk kepada Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kitab Al-Quran yang diturunkan Allah ini adalah kitab yang penuh dengan kebenaran, tuan-tuan rahimakumullah. Maksudnya kitab ini seperti Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Baqarah, kan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dzalikal kitab la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Maksudnya kitab Al-Quran yang kita baca, yang kita lihat maknanya, walaupun kadang-kala kita mungkin lihat ada sesuatu yang macam tak kena, macam tidak adil, macam sesuatu yang tak betul sepatutnya kita apply dalam kehidupan kita, sebenarnya kekurangan itu pada diri kita. Maksudnya kita sendiri yang tidak dapat memahami ayat-ayat tersebut dengan sebaiknya. Maka itulah sebabnya ketika kita membaca ayat Al-Quran ni, kita kena membaca ataupun memahami ni perkara-perkara yang tertentu ni, kita kena lihat pada tulisan para ulama-ulama kita terdahulu, ataupun kita mencari guru-guru agama kita untuk kita memahami maksud sebenar daripada satu-satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah kata wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kemudian Allah sebut musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan apa yang sebelumnya, iaitu kitab-kitab. Maksudnya Quran membenarkan segala isi kitab yang terdahulu, kan. Kita sebutkan kitab apa yang Allah turunkan dahulu, kitab Taurat, kitab Injil, Suhuf, Zabur dan seumpamanya. Maka semua kandungan dalam kitab-kitab yang ada pada satu masa dahulu Allah gabungkan, dan kemudian Allah letakkan ianya menjadi satu kitab yang terakhir, the final revelation, iaitu kitab yang dipanggil sebagai Al-Quran. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Al-Quran ini, dia musaddiq, dia membenarkan kitab-kitab umat terdahulu, kitab-kitab yang lepas.
Kitab-kitab yang lepas ni membenarkan daripada sudut keimanannya pastilah. Tapi daripada sudut syariat mungkin ada perbezaan-perbezaan yang kita lihat pada umat-umat terdahulu, pada rasul-rasul terdahulu membawa syariat, membawa cara pelaksanaan ibadah yang mungkin kita lihat akan ada perbezaan daripada umat dahulu dengan umat kemudiannya. Baik. Kemudian disebutkan penganut kitab-kitab wahyu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatutnya apabila nampak kesamaan yang ada pada Al-Quran itu dengan apa yang mereka faham, sepatutnya itu menjadikan mereka yakin dengan Islam. Seperti yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya surah Al-Isra, kata Allah, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqan sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka sepatutnya tersungkur dan bersujud dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Jadi mafhumnya tuan-tuan rahimakumullah, bila Allah SWT sebut tentang Al-Quran ini menjadi musaddiq, menjadi yang kitab yang membenarkan kitab-kitab terdahulu, Allah SWT mengajak kepada kita untuk melihat bagaimana kaum-kaum yang berpegang dengan kitab-kitab selain Al-Quran ini pada masa tersebut, apabila mereka pun membaca Al-Quran atau mereka melihat Al-Quran dan terdapat banyak perkara similarities between Al-Quran and their holy books, bila mereka lihat ada persamaan seperti ini, sepatutnya bagaimana reaksi mereka? Maka kata Allah SWT, reaksi mereka itu terus sujud, sujada, mereka akan terus bersujud, mereka akan tersungkur untuk bersujud dan sebutkan Maha suci Tuhan. Maksudnya kitab yang Al-Quran ini adalah kitab yang benar. Sebab apa? Dia sebut semua perkara yang sesuai dengan kitab yang terdahulu, betul gitu kan. Kemudian disebutkan wa muhaiminan alaih, dan menjadi ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Penulis sebutkan maksud daripada muhaimin adalah menjaga. Dan inilah tugas kita kepada kitab-kitab sebelum ini. Kitab-kitab itu sudah tidak ada lagi yang asal kerana telah banyak diubah oleh pemuka agama mereka, dan kita pernah sebutkan dahulu bahawa ketua-ketua agama mereka merombak, menukar, kan, menghilangkan satu ayat menggantikan dengan satu ayat yang lain, berlaku tahrif di dalam kitab mereka untuk mengikut hawa nafsu mereka, untuk mengikut kesesuaian kehendak mereka. Kadang-kala padri-padri ataupun rahib-rahib ini menukar mengikut kesesuaian penguasa mereka. Apa yang penguasa mereka minta, maka dia bagi jawapan, ya ada seperti ini, dan mereka sebenarnya menukar ayat-ayat tersebut dengan ayat-ayat yang lain lah, itu kita sebutkan. Kemudian dikatakan, dan ini adalah kerana Al-Quran cuma sebut kisah-kisah dahulu secara ringkas saja. Kadang-kadang kita tidak tahu apakah kisah di sebalik perkara yang disebut secara ringkas itu di dalam Al-Quran. Oleh kerana itu ada pendapat yang mengatakan kita boleh gunakan maklumat daripada sumber Israiliyat asalkan tidak berlawanan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Mungkin kita pernah sebutkan satu masa dahulu, tuan-tuan, Israiliyat ini dia terbagi kepada beberapa pembahagian. Israiliyat ni maksudnya dongengan ataupun kisah-kisah yang boleh kita dapatkan daripada kitab-kitab dahulu. Kemudian kita lihat sama tak dengan Al-Quran. Kalau dianya sama, maka kita ambil. Kalau tidak sama, kalau bertentangan, perlu kita tolak. Contohnya kita kata dalam kitab-kitab mereka menyebutkan bahawa yang ataupun yang bakal disembelih oleh Nabi Ibrahim itu adalah anak yang bernama Ishak. Dalam pemahaman kita Muslim, yang bakal disembelih ataupun yang akan disembelih disebabkan daripada mimpi tadi adalah anak yang bernama Ismail. Jadi dia bertentangan, maka kita tolak. Tapi ada yang tidak bertentangan, cerita tentang akhirat, cerita tentang hari kiamat, cerita tentang Tuhan pencipta, keimanan itu dan ini semua, maka kita percayai perkara tersebut sesuailah. Kita sebutkan adanya malaikat dan seumpamanya, maka kita ambil perkara tadi. Ada juga yang mungkin tidak disebut dalam Al-Quran, seperti nama-nama tertentu seperti Qabil dan juga Habil, tak sebut dalam Al-Quran tapi disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, maka kita terserah untuk kita terima ataupun kita tidak menerima perkara tersebut, tak jadi masalah. Baik. Maka disambung selepas itu kata, oleh itu Al-Quran adalah sebagai kayu pengukur bagi kitab-kitab yang lain. Oleh itu kita orang awam tidak perlu belajar kitab lain. Ini penulis sebutkan, dia kata kita tak perlu untuk mempelajari kitab-kitab lain. Kita perlu mempelajari hanya the final revelation, iaitu kitab Al-Quran. Bahkan ada juga mereka-mereka ataupun seperti Sayyidina Umar di zaman Rasul SAW pernah ditegur oleh Rasul untuk tidak mempelajari kitab-kitab Injil inilah, ataupun kitab-kitab umat terdahulu, kan, selain dari
daripada hanya mempelajari Al-Quran. Kemudian disebutkan juga kita kena ingat ayat ini dengan baik sekali. Kalau ada orang yang sampaikan perkara dari kitab lain yang bertentangan dengan Al-Quran, maka kita tahulah bahawa telah ada pengubahsuaian yang telah dilakukan dalam kitab tersebut. Jadi dia sebagai kayu ukur tadi tuan-tuan. Kalau Al-Quran sebutkan perkara A, kemudian kita jumpa di dalam kitab-kitab lain ada perkara yang disebutkan bertentangan dengan Al-Quran, di situlah kita dapat, maksudnya kita fahami bahawa itulah perubahan yang sudah dilakukan. Dan janji Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Al-Quran ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran itu az-zikra, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Allah yang turunkan, Allah yang sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami juga, yang ini Allah yang akan menjaga Al-Quran, menjaga daripada dirosakkan, menjaga daripada perubahan-perubahan dalam Al-Quran tersebut. Baik, kita sambung terus pada ayatnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Penulis sebut setelah kita pelajari tafsir Al-Quran, maka buatlah keputusan dengan kitab ini yang Allah telah turunkan, iaitu dengan Al-Quran, bukan dengan kitab-kitab yang lain. Ini sekaligus membawa kita memahami bahawa ketika kita nak mengeluarkan hukum lah, kita nak mengeluarkan satu hukum, kita kena berbalik kepada Al-Quran, berbalik kepada sunnah Rasul SAW, dan bukan menggunakan pemahaman kita semata-mata. Tidaklah, kita berbalik, cari kepada nasnya, balik kepada asalnya. Al-Quran sebut apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan apa. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, Nabi tidak meninggalkan dua perkara ini. Kalau kita pegang dua perkara ini, dianya atau seorang itu, individu tersebut tidak akan sesat sampai bila-bila, iaitu kitab Allah, iaitu kitab Allah Al-Quran, dan juga sunnah Rasul, sunnati. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tattabi' ahwaahum amma ja'aka minal haqq, dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada kamu. Jangan ikut hawa nafsu mereka kalau perkara agama itu bercanggah dengan dalil Al-Quran, maka sebab mengikut hawa nafsu itu, maka manusia akan lari daripada kebenaran. Jangan sampai kita menjadi orang yang ingkar, yang menolak. Al-Quran sebutkan suatu perkara yang sudah jelas, dalam hadis sebutkan suatu perkara yang sudah jelas, kita tolak perkara tersebut dan kita datangkan sesuatu yang baru lah kita sebutkan kan, maka ini adalah perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Dan ini yang telah dilakukan oleh umat terdahulu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka melakukan perkara-perkara tersebutlah pada masa tersebut. Jangan ikut mereka yang mengikut hawa nafsu mereka. Kalau zaman sekarang ada pelbagai juga jenis golongan-golongan yang seperti ini, yang kata penulis mengikut hawa nafsu ketika menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi caranya macam mana tuan-tuan? Dia kena cari kepada guru-guru agama yang muktabar, yang memang kita lihat mengajar dengan cara yang tepat, cara yang betul, cara yang sesuai dengan konteks semasa keadaan kehidupan kita. Ini penting. Okey, kemudian disebut likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan juga jalan yang terang, kata penulis. Cara ibadat dan adat antara zaman tidak sama. Syariat daripada zaman ke zaman itu tidak serupa, kata penulis. Sebab itulah kandungan kitab Taurat dan Al-Quran berlainan dari sudut syariat. Sebagai contoh, cara solat, cara berpuasa daripada satu umat ke satu umat mungkin dia terdapat perbezaan-perbezaan di situ. Memang kenapa Allah SWT laksanakan perkara tersebut, ini adalah kebijaksanaan Allah SWT. Kalau kita menggunakan akal fikiran kita, kita sebut ya samakan ajalah, kenapa nak kena ada perbezaan. Tetapi kebijaksanaan Allah SWT, Allah menjadikan ada perbezaan-perbezaan ini. Dan lafaz minhaj, syir'atan wa minhaja, itu membawa maksud minhaj tu manhaj, jalan agama. Dan kemudian penulis sebut, kalau kita cuba tafsirkan dengan lebih lanjut lagi lafaz syariat dalam bahasa, asal maksud syariat ini adalah perjalanan air. Kalau dalam bahasa Arab ni perjalanan air. Jadi perjalanan air itu dia kan smooth, di jalan terus begitu kan, itu perjalanan air. Tapi kalau daripada sudut pemahaman kita daripada istilah ni, maksud kita syariat ini maksudnya segala apa sahaja yang terkait membawa kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, nah itu kita sebut sebagai syariah. Kita sebut sebagai lafaz syariah tersebut. Baik. Kemudian Allah SWT katakan, jadi tadi kita sebut likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap satu itu Allah SWT telah sediakan.
Ada dia punya syariatnya, ada dia punya manhajnya yang tidak sama pada agama dahulu dengan agama sekarang, atau pada kitab dahulu dengan kitab sekarang. Kemudian Allah kata, walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Ini datang pada persoalan kita, kenapa tak jadikan satu saja? Allah jawab, sekiranya Allah kendaki, walau sya'allah, kalau Allah mahukan, kerana Allah itu kan maha berkuasa. Allah itu yang maha berkuasa mencipta segala-galanya. Kalau Allah mahu, kata penulis, sekiranya Allah kehendaki, la ja'alakum ummatan wahidah, nescaya Allah jadikan kamu sebagai umat yang satu. Maknanya Allah boleh jadi kita semua sama imannya. Memang tak ada orang yang kufur, semuanya beriman bulat pada Allah. Allah yang tetapkan perkara tersebut, Allah boleh lakukan perkara tadi. Tidak ada derhaka langsung terhadap Allah. Bukannya Allah tak mampu untuk buat perkara demikian. Ini kerana ada manusia yang berhujah kenapa Allah tidak jadikan semua manusia itu beriman. Ada orang bertanya, kata, kenapa Allah tak jadikan semua orang semua beriman, ya, sama rata semuanya? Bukan Allah tak boleh buat, perkara tersebut. Anda lihat para malaikat, kan semua tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan malaikat ni semua mengikut peraturan yang Allah SWT tetapkan, dan mereka tidak lari daripada peraturan-peraturan tersebut. Kalau Allah kata kepada mereka supaya berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa, berzikir sajalah kerja mereka. Tak perlu makan, tak perlu kepada minum dan seumpamanya. Ada. Kalau Allah jadikan seperti syaitan misalnya yang derhaka, maka derhaka sajalah perbuatan yang mereka lakukan. Cari jalan macam mana nak cari manusia untuk masuk ke dalam syurga, ke neraka Allah SWT. Nah, manusia Allah SWT letakkan berbeza. Ada akal untuk manusia ini berfikir, ada akal untuk mereka memikirkan apa sebenarnya jalan yang harus mereka pilih, dan kemudian di hadapan itu jalannya Allah dah sediakan, jalan betul, jalan yang salah. Kemudian Allah beritakan pada kita jalan betul membawa syurga, jalan salah membawa kepada neraka. Misalnya kan kita sebut gitu. Jadi manusia sekarang ni hidup di atas muka bumi lama. Hidup 60, 70, 80 tahun dan seumpamanya. Maka ketika dia hidup ni, dia dah gunakan tak akal dia untuk berfikir. Nak pilih jalan mana? Nak pilih jalan yang betul, nak pilih jalan yang salah. Mana satu? Nah, itu pilihan dia. Jadi ketika dia sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tak bolehlah dia kata pada Allah, Allah tak adil. Allah tetapkan jadikan saya sebagai orang yang kufur. Tidak. Allah dah berikan kita akal dan fikiran untuk kita memilih perkara tersebut. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, fastabiqul khairat. Kita pegang ayat ini, berlumba-lumbalah untuk buat kebaikan. Jangan tangguh. Maka kita sudah ada syariat kita sudah tahu apa yang baik perlu dilakukan. Kita cepat-cepat cari. Para sahabat dulu ridwanullah alaihim, mereka sentiasa mencari. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sering menyebutkan bahawa dia selalu tidak dapat menandingi Abu Bakar ketika melaksanakan kebaikan. Abu Bakar mesti first. Abu Bakar mesti kalau buat mesti yang lebih baik lagi. Jadi begitu para sahabat dahulu, mereka bersungguh-sungguh berlumba. Mereka berikut ayat ini, fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam membuat kebajikan atau kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'an. Ingat balik kepada kita ni, ingat balik bahawa hanya kepada Allah tempat kembali kita. Ilallahi marji'ukum jami'an. Semua manusia kembali balik dia kepada siapa? Kepada Allah. Ada ke tempat lain kita nak kembali? Satu masa nanti bila mati, kita akan bangkit semula, bangun menghadap di hadapan mahkamah Allah SWT. Di situ Allah SWT akan tanyakan satu persatu, ini kamu buat begini, kamu buat begitu, kenapa tak buat begini, kenapa tak buat begitu. Nah, kita dah siap sedia dengan jawapan yang kita nak sampaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita cuba untuk pusing-pusing dengan jawapan tersebut, Allah kunci lidah kita, mulut kita, dan yang akan bercakap adalah anggota tubuh badan kita yang lain. Maka kata Allah untuk tutup ayat ini, Allah SWT sebutkan, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Maka tadilah kita sebut semasa di dunia, kita mungkin ada banyak pertikaian, perselisihan, ada yang tidak bersetuju dengan suatu perkara yang disampaikan oleh para ulama misalnya, dan mereka menolak dan mereka menggunakan perkara-perkara yang ataupun hujah-hujah yang lain misalnya. Nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akan diterangkan semuanya, mana yang betul, mana yang salah. Sebab itu di atas muka bumi ini tempatnya adalah tempat untuk kita bercucuk tanam ni tuan-tuan, istilahnya. Tempatnya untuk kita di atas muka bumi ini untuk collect segala kebaikan, untuk kita buka pandangan kita, pemandangan kita, untuk kita pilih yang terbaik buat segala kebaikan. Maka semasa di dunia, penulis sebut, hendaklah kita pastikan apa yang kita lakukan ini adalah benar dan bukan hanya buat tanpa ada dalil. Sebab itu rujukan ni mana? Ada orang kata mungkin susah. Tidak, tak susah. Balik semula kepada Al-Quran, balik semula kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dah ada, semua apa kita sebutkan petunjuk tu dah ada depan kita.
Jangan sampai kita tolak, jangan sampai kita menolak petunjuk tersebut. Maka nanti ketika di akhirat kita akan jawab di hadapan Allah. Dan jawapan kita salah lah bila kita melaksanakan perbuatan tanpa ada dalilnya, tanpa ada bukti-buktinya, dan ketika itu tidak ada jalan balik kembali ke atas muka bumi. Semuanya fana. Semuanya Allah SWT telah hancurkan. Yang tinggal di hadapan kita adalah syurga dan neraka. Dan itu adalah tempat kekal abadi, tuan-tuan. Dunia adalah tempat cucuk tanam. Dunia adalah tempat kita untuk kita usaha. Buat kebaikan. Apa saja bentuk kebaikan. Kecil, besar, berkejar-kejar, kita pantas untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, insya-Allah. Semoga kita sentiasa berada dalam kebaikan. Sentiasa Allah SWT murahkan rezeki kita untuk kita dapat melaksanakan kebaikan pada siang hari, pada malam hari, untuk kita menyebarkan rahmah pada seluruh umat manusia, kepada alam inilah secara umumnya. Semoga Allah SWT kumpulkan kita satu masa nanti di syurga Allah SWT dalam keadaan kebaikan juga, insya-Allah ya. Semua aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita berjumpa lagi pada pertemuan seterusnya biiznillah taala. Kita jumpa lagi, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 करता है तू बरकतों से